Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, lama sangat saya rasa saya tak bersiaran dekat page khusus mata CCD ni. Okey, first saya nak test dulu Saya harap sangat kalau ada siapa-siapa yang ada sedikit lapangan masa tengah hari ni dan tengah tonton, kalau dengar suara saya sila komen. Okey, saya perkenalkan diri, saya Nabila daripada BND Legacy. Kita ada sedikit perkongsian lah hari ni kita ada sedikit perkongsian yang kita nak share updated version lah versi terkini tentang cara-cara nak daftar kursus integriti dan koetika kontraktor, juga kursus pengurusan bisnes. Okey, apa khabar semua? Okey, kalau rasa okey, saya punya suara boleh didengari dengan jelas, komen Alright. So, kita tak akan ambil masa yang panjang. Okay, just sharing yang santai saja. Yang mana topik saya hari ni, saya ada kemas kini sikit lah sharing tentang bagaimana cara nak daftar kursus integriti dan kursus pengurusan bisnes ni dalam sistem SIM CIDB. Lepas tu kita ada slide lah yang kita nak share. Alright, so nanti untuk siapa yang tak dapat mengikuti kita punya sesi live pada tengah hari ni, pada pagi ni, anda tuan-puan boleh tengok tonton semula dekat kita punya YouTube channel. InsyaAllah kita akan upload juga dekat kita punya YouTube channel BND Legacy Resources. Sebab banyak juga alhamdulillah hasil daripada sharing-sharing yang kita pernah buat dekat YouTube channel, banyak bagi guidance lah sebab kita buat servis. Tapi kalau let's say kita ada buat sesi sharing ni, so tuan-puan boleh gunakan apa yang kita share ni untuk sebagai panduan kepada tuan-puan lah kalau tuan-puan tidak menggunakan servis daripada syarikat BND Legacy. Okay? Alright. So saya rasa saya terus nak share saya punya slide. Okay. So kita nak share kita punya slide tentang bagaimana cara-cara mendaftar kursus integriti dan juga pengurusan bisnes menggunakan ID SIM personal. ID SIM individu updated version 2022. Okay, sebab yang dekat YouTube channel tu macam ada sedikit info yang dah terkini. Macam saya teringat dulu CIDB cakap e-learning tu kena diselesaikan 90 hari. Tapi sekarang bukan 90 hari 30 hari sebulan. Alright. So tanpa melengahkan masa, saya nak start untuk berkongsi tentang bagaimana cara-cara daftar kursus integriti dan pengurusan bisnes menggunakan ID SIM personal. Okay. Alright. So, okay. Perkara penting yang tuan-puan perlu tahu bila nak daftar kursus integriti dan kursus pengurusan bisnes ni. Alright, saya nak perjelaskan hanya pihak CIDB saja yang menjalankan kursus kursus integriti dan kod etika kontraktor ni. Okay, kursus integriti dan juga kursus pengurusan bisnes ni. Means macam lain-lain PLB ke PLBK ke diorang tak buat hanya pihak CIDB sahaja. Okay, dan yang kedua ni penting juga untuk tuan-puan faham. Okay, kursus ni perlu dihadiri oleh salah seorang daripada pemilik syarikat, owner syarikat, bagi syarikat kontraktor yang melalui proses pembaharuan kali pertama sahaja. Okay, so untuk first time renewal, untuk kali pertama yang nak renew lesen CIDB memang wajib lah
pergi kursus integriti ataupun integriti dan juga pengurusan bisnes. Okey, sebab masa tahun 2020 dan juga tahun 2021 CIDB ada perkenalkan package prihatin. Means siapa-siapa kontraktor yang nak renew masa tu tak pergi kursus integriti pun diorang boleh renew setahun sahaja. Ingat tak? Okay, so you tak boleh skip tau step untuk menghadiri kursus integriti ni. Tak boleh skip. So that's why siapa-siapa yang sebelum ni tahun 2020 atau 2021 dah pernah renew menggunakan prihatin, anda perlu tahun 2022 ni untuk menyelesaikan kursus integriti dan juga ataupun integriti dan juga pengurusan bisnes. Okey, yang ketiga ni pun penting juga. Alright, syarikat kontraktor G1, G2 dan G3 yang tidak mempunyai personal technical ataupun orang kompeten syarikat wajib hadir kursus tambahan iaitu kursus pengurusan bisnes. Okey, maknanya ada dua kursus lah, integriti tadi dan juga khusus pengurusan bisnes. Okey, manakala yang keempat tu bagi syarikat kontraktor yang mempunyai personal technical hanya perlu menyelesaikan kursus integriti dan kod etika sahaja. Okey, contohlah G4, G5, G6 kan G4 dah mewajibkan syarat personal technical, betul tak? Okey, so G4 tu hanya pergi kursus integriti sahaja. Okey, manakala G1 Bumi kan dia dah ada siapa-siapa yang daftar baru G1 Bumi Putra pada tahun 2019, penghujung 2019 tu kan dia dah kenakan syarat personal technical. So G1 Bumi tu tak payah pergi khusus pengurusan bisnes. Saya harap nombor 3 dan 4 ni jangan ada yang terkeliru. Okey, seterusnya yang kelima. Kontraktor perlu daftar kursus ini menggunakan ID SIM personal sahaja. Tuan-puan tak boleh daftar kursus integriti ni menggunakan ID syarikat. Tak boleh. Kena create baru ID personal. Tapi kalau let's say tuan-puan memang dah ada ID personal, masa dah buat, pernah buat kad hijau ke, kad personal binaan kan, continue gunakan ID yang sedia ada tu. Alright. Lepas tu apa lagi? Yang last tu, ada 2 step penting yang perlu tuan-puan selesaikan iaitu pembelajaran modul e-learning, belajar secara online e-learning dan juga perlu lulus exam. Ini memang 6 benda penting asas yang tuan-puan perlu faham dululah. Alright. Ini kita share tentang flow dan proses. Flow dan proses ikut step dia. Dia ada 5 flow kat sini. Yang pertama daftar ID SIM personal. Lepas kita dah berjaya daftar ID SIM personal, baru kita perlu langgan dan terus buat bayaran. Bayaran khusus tadilah, kalau let's say kita hanya pergi khusus integriti saja, kita terus buat bayaran. Khusus integriti tu RM100. Khusus pengurusan bisnes RM200. Step yang seterusnya yang ketiga, selesaikan modul dan pembelajaran e-learning, online e-learning dalam masa maksimum 30 hari. Means kita perlu, kalau let's say lah kita nak cepat, sebab ada setengah dia kata nak cepat, nak renew cepat. So let's say lah you boleh selesaikan modul tu dalam masa 3 hari ke, 2 hari ke, seminggu ke, lagi bagus. Sebab selagi you punya e-learning tu tak sampai 100%, kemajuan dia tak sampai 100%, kita tak boleh register exam. Baca yang keempat tu, make sure pembelajaran e-learning diselesaikan 100% dulu baru boleh register exam. Sebab kadang-kadang kontraktor ni suka tanya soalan macam ni tau. Boleh tak saya tahu bila tarikh exam? Boleh tak saya tahu bila tarikh exam terdekat? Kita tak boleh jangka. Kita tak boleh jangka bila yang terdekat. Sebab macam saya cakap tadi, kita tak boleh nampak pun bila tarikh yang terdekat tu selagi you tak selesaikan you punya pembelajaran e-learning. Dan last yang kelima, flow dia, hadir exam di cawangan CIDB yang berhampiran.
dan perlu skor, dapatkan skor 70% ke atas barulah dikira lulus. Okey? Baru dikira lulus. Kalau contohlah you dah buat e-learning, you pergi exam tapi you dapat markah bawah 70%, you kena repeat balik step yang nombor 2 tu. You kena ulang semula. You kena buat bayaran semula khusus tersebut. Okey? Okey, ini lebih kepada teknikal lah. Sebab sekarang paparan SIM dah terbaru. So that's why I cakap sekarang yang I share ni adalah updated version 2022. Okay, so ikut kepada flow yang betul tadi. Yang pertama, you kena daftar dululah ID SIM personal. So kat sini I tulis bagi kontraktor yang dah pernah ada ID SIM personal semasa buat kad personal binaan, boleh teruskan guna ID SIM tersebut sebab dia tak boleh 2 kali tau kita register SIM ni, sebab nanti dia akan detect my card number already exists. Kalau berlaku situasi macam tu, tuan-puan kena pergi buat report dekat Careline. Okay, alright. Okay, next step. Okay, tuan-puan kena pilih lah yang ni kategori individu, tik bahagian personal binaan. Okay, and then isi you punya particular. Okay, isi particular, nama, nombor IC, nombor phone. Okay, and then tick dekat sini you tick bahagian are you representing CIDB register company. Okay, you tick situ and then masukkan nombor PPK. Okay, nombor registration CIDB you, nombor pendaftaran PPK. Nanti dia akan pop up nama syarikat you. Okay, and then masukkanlah you punya nama pengguna, setkanlah kata laluan semua. Okay, email, make sure juga email tu tak boleh sama dengan email yang you daftar SIM syarikat. Sebab nanti dia akan detect you punya ID tu ataupun email tu already exist. Okay, dia tak boleh pakai email yang sama. Alright. Okay, so seterusnya bila you dah berjaya, ceritanya bila you dah berjaya daftar IDC personal, you kena login dululah. Login, terus pilih dekat e-pembelajaran. Okay, pilih dekat e-pembelajaran. And then macam I cakap tadi, you boleh terus untuk mendaftar dan juga membuat bayaran. Membuat bayaran khusus tu direct kepada pihak CIDB. Okay, so ini jumlah bayaran dia lah. Kalau untuk khusus integriti RM100, pengurusan bisnes RM200. Alright. Okay, so nanti you akan nampak kat sini modul-modul yang you perlu selesaikan lah Okay, pembelajaran, bagi saya pembelajaran e-learning ni lebih fleksibel sebenarnya. Okay, tuan-puan asalkan ada laptop, okay, you ada internet, you nak buka e-learning tu waktu pagi-pagi buta ke, pukul 1 pagi ke 2 pagi ke, you nak habiskan modul pembelajaran e-learning tu hari Sabtu, Ahad, weekend ke, subuh-subuh ke, terpulang. Sebab biasa malam siang you busy bekerja kan dekat site. Okay, so boleh menghabiskan modul pembelajaran tu bila yang you fleksibel, bila yang you free. Okay, yang penting kena selesaikan dalam tempoh yang ditetapkan tu lah. Maksimum dia 30 hari. Okay, okay, so ini paparan yang you akan jumpa lah. Okay, you kena klik kat sini pembelajaran. Okay, nanti dia akan remind you ada berapa hari lagi yang tinggal. So kat sini you akan nampak kemajuan pembelajaran you, dah berapa peratus dah yang you go through pembelajaran tu. Okay, dia akan update tau. Sehinggalah kalau you dapat 100% kat sini, kemajuan pembelajaran 100%, baru kat sini kita boleh klik untuk mendaftar tarikh exam. Selagi you tak menyelesaikan pembelajaran e-learning ni, kita tak boleh klik pun. Okay, sebab tu dia ada tulis kat situ, anda perlu melengkapkan pembelajaran 100% sebelum memilih sesi peperiksaan. Okay, so
kena cepat-cepat selesaikan e-learning ni. Okay, maksimum 30 hari. Okay, right, so ini secara dah habis dah, itu je. Okay, so ini just lebih kepada summary saja. Okay, ramai yang orang tak berapa faham. Okay, belum lagi buat e-learning dah sibuk tanya bila tarikh exam. Okay, so jawapannya kena selesaikan dulu e-learning. Okay, dalam tempoh maksimum 30 hari. Dah habis e-learning baru you boleh memilih tarikh peperiksaan. Okay, dekat mana-mana cawangan CIDB yang berhampiran. Ada je I punya klien, dia daripada KL, tapi dia nak cepat kan, dia nak exam cepat, so kita daftarkan dia dekat cawangan CIDB negeri lain. Contohnya KL, dia pergi dekat JB ke, kat Johor ke, dekat Negeri Sembilan ke, kat Melaka ke, kat Penang ke, boleh tak ada masalah atas kontraktor tu sendiri. Dia willing ke tak willing. Okay, tapi biasanya kita akan cari mana yang terdekat lah supaya dia senang. Sebab sesi untuk exam ni memang tak banyak tau slot dia. Okay, sebab diorang ni masa diorang jawab exam tu, CIDB ada sediakan laptop lah, dia kena jawab dekat dalam laptop. Okay, so kadang-kadang kalau CIDB KL dengan Selangor, slot dia satu slot tu 10 pack. Okay, so that's why kita suruh kontraktor kalau dia betul-betul nak kejar, nak renew lesen dia settlekan cepat. Okay, contohlah Tuan Puan punya lesen expired bulan 12 ni. Okay, you boleh selesaikan lebih awal. Kita nak nanti you rasa macam you terkejar-kejar you nak cepat apa semua, sebab 4 bulan sebelum lesen you tamat tempoh you dah boleh renew you punya lesen. Okay, dan make sure lulus lah dapat skor lebih 70%. Okay, barulah you akan dapat, kita panggil dia sijil, saya lupa apa nama dia, tapi sijil tu kita akan gunalah sijil pencapaian. Okay, bila you dah lulus, nanti sijil pencapaian tu kita kena upload, kita boleh download dalam SIM personal you, and then daripada sijil pencapaian tu, itulah yang kita akan guna masa nak renew lesen. Okay, faham tak? Kita kena lulus, sijil pencapaian tu penting. Setengah orang dia ingat e-learning tu je. Okay, e-learning tu hanya dapatkan CCD point saja. Okay, untuk integriti 15 mata CCD, pengurusan bisnes 40 point CCD. Okay, so alright, so BNJ Legacy. Okay, so kalau ada kontraktor yang betul-betul pusing, tak faham, tak tahu buat, dah cuba, lepas tu dia kata my card number already exist dekat SIM lah, apalah kan, dia memang dah tak tahu nak buat, jangan buntu. Kita daripada BNJ Legacy, kita ada sediakan servis. Okay, servis kita ni kita bantu untuk registerkan lah. Okay, daftarkan kursus integriti dan pengurusan bisnes ni. Kita just bantu daftarkan saja. Tapi komitmen Tuan Puan untuk melengkapkan dan selesaikan e-learning dan juga exam tu perlu. Okay, bukannya punya servis kita saya tahu nak bayar je. Yang penting benda tu tak payah pergi, tak payah e-learning, tak payah exam, saya dapat tu bukan. Servis kita hanya untuk registerkan. Okay, tapi kita lebih guide lah, you kena buat apa. Okay, lepas e-learning kita akan follow up you, cepat-cepat habiskan e-learning. Sebab kadang banyak kontraktor ni dia membazir duit dia tu sebab dia banyak terlupa nak selesaikan e-learning, terlupa nak register exam. Okay, that's why bila you banyak waste kat situ, you kena buat bayaran semula. Okay, so apa lagi? Okay, Alhamdulillah itu saja. Terima kasih. Sedikit Kalau ada Tuan Puan yang nak tanya soalan, boleh tulis dekat ruangan komen. Kita kat sini dah letak dah link. Kita punya link, kalau ada siapa yang nak bertanya apa-apa ke, nak guna servis daripada BNJ Legacy ke, nak renew lesen ke, okay, boleh tekan link yang ada dekat
ruangan komen. Okay, so ada lagi lah, saya rasa saya nak share. Saya nak share screen. Sekejap Okay. Ini khusus CCD Ini khusus CCD yang kita akan buat. Alright. Sekejap. Tak keluar pula ni. Sekejap. Okay. Tak apa. Saya nak share. Kita ada buat khusus CCD tau. Khusus CCD bulan Ogos. Siapa yang cari khusus CCD yang tak cukup CCD, kita ada buat khusus CCD. Tak boleh dah pula. Nampak tak? Nampak kot. Okay, ini khusus CCD pada 13 Ogos ni secara Zoom online. Tile installation technique according to QLASIK specification. Okay, ini pada 13 Ogos. Kita masih buka pendaftaran. Kalau ada siapa berminat boleh menghubungi team admin daripada BNUDC. Okay, next bila lagi kita buat? Seterusnya tajuk BIM. BIM pada 20 Ogos. 20 Ogos untuk khusus CCD. Siapa yang cari khusus CCD boleh Roger juga kita, sebab kita memang setiap bulan kita konsisten. Okay, ada orang komen pun akhirnya. Susah nak tunggu tengok ni lah. Sekejap. Orang komen. Sorry, sekejap. Okay. Alright, Mr. Lee. Okay, Mr. Lee cakap thanks here share. Okay, kalau rasa kita punya perkongsian tengah hari ni bermanfaat, tuan-puan boleh tolong share. Okay, tolong share supaya lebih ramai yang tahu info ni, especially yang melalui proses pembaharuan kali pertama lah. Okay, so saya rasa itu je sharing yang kita nak berkongsi sedikit ilmu nak kata kita pro sangat taklah, kita pun banyak juga belajar benda-benda ni. Okay, cuma apa yang kita rasa kita boleh share, kita cuba share. Semoga ianya memberi manfaat lah kepada tuan-puan. Okay, itu saja untuk sesi live pada tengah hari ni. Alright, Assalamualaikum dan juga selamat petang, selamat tengah hari. Alah, sekejap. Siapa pula ni? Okay, Encik Muhammad Taufik tanya berapa harga. Harga apa tu? Saya tak faham. Harga untuk khusus tu ke? Okay, siapa yang nak ambil servis under BNWC, okay, untuk khusus integriti sahaja kita charge 300. Okay, 300 tu sebenarnya dah termasuk dah dengan yuran khusus dan juga servis charge daripada BNWC. Okay, tapi if let's say lah syarikat tuan tu memang kena pergi dua khusus integriti dan pengurusan bisnes, kita charge RM600. Okay, 600 dah termasuk harga yuran yang kita kena bayar dekat CIDB itulah. Okay, sekejap Okay, Encik Taufik tanya khusus online ke macam Wan? Yes, khusus integriti tu dia pembelajaran online. Okay, pembelajaran online. Lepas tu ada exam. Exam tu sehari saja tau. Okay,
exam untuk integriti dalam masa sehari je kena jawab dalam masa 1 jam. Okey, manakala khusus exam pengurusan bisnes betul sehari juga kena jawab dalam masa 2 jam. Okey, kena skor dapatkan 70% ke atas. Okey. Dia kalau orang tanya, susah ke Puan? Puan susah ke exam ni? Saya takutlah saya punya bos fail. Ada je tau. Sebenarnya ikut kepada pemahaman. Okey, pemahaman kontraktor tu sendiri. That's why siapa-siapa yang buat e-learning tu memang saya suruh diorang betul-betul baca. Okey. Sebab soalan-soalan exam tu semuanya daripada e-learning yang dia belajar tu. Okey, jangan pula e-learning dia suruh admin dia yang buat, lepas tu dia cuma nak pergi hadir exam dia. Sebab kan saya cakap integriti perusahaan bisnes ni untuk pemilik syarikat atau pengarah syarikat salah seorang. Okey, saya tak nak macam tu. Okey, sebab ada je yang saya punya klien baru-baru ni uncle Chinese, umur dia dah 60 over, sekali jawab saja, pergi exam je dah lulus. Tapi ada je saya punya klien muda lagi. Okey, tapi dia buat kali pertama gagal. Alright. So dia kena repeat balik lah, kena buat bayaran semula. Okey. Ada lagi nak tanya soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu saja. Okey. Tuan Puan kalau ada yang segan-segan nak tanya ke apa ke, just klik sahajalah link WhatsApp yang ada kat komen tu. Okey. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Selamat tengah hari.